Dulu tuan-tuan, tahun 70, tuan-tuan ingat lagi? Tahun 70 penuh Pantai Merdeka lah ni. Pantai Merdeka, Kedah Darul Aman. Apa jadi di Pantai Merdeka? Penuh pakat nak pergi mandi apa? Nak tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai isu ataupun mengenai jasa PMX atau PM ke-10 kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dahulu kalalah, pada waktu dahulu ketika beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Pendidikan ketika itu dalam membanteras khurafat. Jadi sebelum kita buat ulasan selanjutnya, mari kita dengar dahulu satu video yang saya bawakan ini daripada Ustaz Syamsuri Ahmad berkaitan dengan isu ini. Jadi kita dengar dahulu. Ni bukan isu yang kita nak condemn ke apa, tidak ada kaitan dengan politik dan sebagainya, tetapi isu berterima kasih kepada bekas Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu. Jadi kita dengar dahulu videonya. Nabi kata la syai'a fil ham. Nabi kata nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu ni. Nabi jangan duk percaya cerita-cerita hantu ni. Nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu. Tapi Nabi kata apa? Wal ain haqqun. Nabi kata tetapi ain ni apa dia? Black magic. Black magic. Ilmu sihir. Ilmu sihir, Nabi kata haqqun, itu benar, ada. Kalau kita duk nampak apa semua, ini adalah bencana sihir. Ini bukan cerita orang mati hidup balik. Orang mati, dia nak hidup balik bila? Bila dia tiup sangkakala esok ni. Masa tu baru dia nak bangkit, dia hidup balik. Selagi tak main cerita tu, orang mati tidak akan hidup balik. Melainkan Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah bagi satu mukjizat dekat dia, dia bagi hidup balik orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, segala khurafat cerita karut ni buang, tak mau. Kita naklah ni hak betul, hak doa ada dalam Quran, hak doa ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ni kita nak. So Nabi kata tadi, tidak ada jangkitan pada penyakit, tidak ada sial, percaya karut pada burung, dan tidak ada cerita hantu-hantu dan sebagainya. Wala safara, dan tidak ada kepada bulan Safar. Dulu tuan-tuan, tahun 70, tuan-tuan ingat lagi? Tahun 70 penuh Pantai Merdeka lah ni. Pantai Merdeka, Kedah Darul Aman. Apa jadi di Pantai Merdeka? Penuh pakat nak pergi mandi apa? Nak tolak bala. Ni pasal bulan Safar. Masuk bulan Sapang aja, mereka pergi mandi Sapang, mereka kata. Bahkan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat ataupun ada di kalangan tuan-tuan jadi cikgu pada masa itu, dalam buku Tata Rakyat, dulu ada satu pelajaran nama Tata Rakyat, lepas itu tukar buku Civic. Dalam buku Tata Rakyat pada masa itu, ada satu tajuk di dalam buku Tata Rakyat tu. Tajuk apa? Mandi Sapang. Tahun 70-an ada tajuk dalam buku Tata Rakyat ni, mandi Sapang. Apabila mantan Sungai Buloh kita
mantan Sungai Buloh kita jadi Menteri Pendidikan pada masa itu. Dia mengeluarkan satu sikla masa dia jadi Menteri Pendidikan. Dia keluar satu sikla, satu surat berkeliling kepada semua jabatan pendidikan negeri dan juga semua sekolah-sekolah yang ada ni, kepada guru yang mengajak tata rakyat ni. Bila sampai tajuk mandi sapang, sila skip tajuk tu dan bagi tahu kat budak-budak kata ini tajuk khurafat. Tu jasa saudara mantan kita ni. Selain daripada dia pergi dia bercakap pasal dia tu. Kan dia naklah jawab tu kan. Selain daripada dia, itu jasa dia. Dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia yang selama ni duk belajar tata rakyat, duk baca satu tajuk yang khurafat macam ni. Bila mai bulan Sapang ada satu upacara mandi sapang. Untuk ingat dah ni benda saya duk kata ni. Hak lapis mula nak ingat apa tak tahu langsung. Hak lapis tua ni tahu benda-benda ni semua. Okey, rupanya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sudah habang, Nabi kata tidak ada sial pada benda-benda ni. Penyakit tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Burung bunyi ke apakah tak ada kaitan dengan apa benda hak nak jadi. Tidak ada boleh kita percaya pada hantu karut-marut dan sebagainya, dan tidak ada sial, tidak ada syeh pada bulan Safar. Hadis ni 1400 tahun dulu. Macam mana buku tata rakyat boleh keluar tajuk ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bukan senang nak ubah satu benda yang sudah menjadi kepercayaan yang berakar umbi di dalam masyarakat. Kita nak padam, kita nak stop kepercayaan itu, hang buat mailah ayat Quran ke hadis ke apakah, golongan tak mau pakai, dia tidak akan pakai dan dia akan lawan golongan yang nak ubah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, video yang saya mainkan tadi adalah daripada channel YouTube Pro Media Tajdid. Ya, terima kasih kepada tim Pro Media Tajdid atas video tadi. Jadi sebelum saya nak mulakan kita punya ulasan, jadi saya nak buat satu disclaimer berkaitan dengan video ini. Tiada kaitan dengan isu politik. There is no political content. Dekat sini bukan content politik. Okay, nothing to do with any political party, sama ada PH, PN, BN, GTE, GPS, GRS ataupun sebagainya. Tidak ada kaitan sama sekali. Jadi kita teruskan ulasan kita. Ustaz Syamsuri Ahmad tadi dia menyebut bahawa ramai yang mandi safar di Pantai Merdeka. Jadi Pantai Merdeka ni, bagi siapa yang tidak tahu, Pantai Merdeka berada di sebelah negeri Kedah. Dan kalau siapa yang pernah dengar lagu lama-lama tu, lagu Cinta Pantai Merdeka, itu merujuk kepada Pantai Merdeka di negeri Kedah tu lah. Jadi kata lagi Ustaz Syamsuri Ahmad, dalam Tata Rakyat ada tajuk mandi safar. Ya, nanti saya tunjukkan buku Tata Rakyat itu, gambarnya. Seterusnya beliau kata Anwar keluarkan perkeliling JPN, iaitu kepada JPN dan sekolah seluruh negara untuk skip tajuk mandi safar. Ini jasa mantan yang disebut Ustaz Syamsuri Ahmad tadi, bahawa mantan Sungai Buloh tu maksudnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah dimasukkan ke penjara Sungai Buloh, dan ketika video tu direkod, beliau telah keluar. Jadi itu yang dimaksudkan mantan Sungai Buloh. Di jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Pendidikan atau Menteri Pelajaran, ialah beliau telah keluarkan satu sekla ataupun satu perkeliling kepada JPN dan sekolah seluruh negara, seluruh Malaysia, untuk skip, untuk tinggalkan. Bila sampai ke tajuk tu, tinggalkan. Tak perlu, jangan diajar kepada pelajar-pelajar sekolah, walaupun ada dalam buku Tata Rakyat. Jadi dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia dari khurafat mandi safar. Jadi besarlah jasa mantan yang disebut mantan Sungai Buloh. Tak apa, saya tak mau pakai ayat tu, saya sebut bekas Menteri Pelajaran kita. Jadi besarlah dia punya jasa menyelamatkan akidah rakyat Malaysia ini daripada khurafat mandi safar. Sama ada kita suka ataupun tak suka kepada yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu adalah fakta dan hakikatnya. Jadi bukan senang nak buang kepercayaan yang berakar umbi selama ini. Dia kata tak senang. Ini daripada
Ustaz Syamsuddin Ahmad, dia kata tak senang kita nak buang kepercayaan berakar umbi selama ni. Memang susah lah kalau nak buang kurafat dan sebagainya, adat dalam masyarakat ni memang susah. Seterusnya dia kata golongan yang tak mau pakai, dia akan lawan golongan yang nak ubah ni. Jadi mesti ada lah sampai hari kiamat golongan yang tak mau pakai, yakni golongan yang nak buat juga perkara itu dan nak lawan orang yang nak ubah perkara itu, pastilah tetap ada sampai hari kiamat nanti. Jadi di sini saya nak bagi tahu bahawasanya sama ada dia adalah pemimpin dari mana-mana parti politik, sama ada dia daripada Pakatan Harapan, jika dia buat satu perkara yang betul, kita katakan betul, kita bagi kredit kepada dia. Sama ada dia daripada Perikatan Nasional, kita beri juga kredit kepada dia. Sama juga dengan GTE, BN atau mana-mana saja pemimpin negara kita yang buat kebaikan, terutama sekali dalam kebaikan dalam akidah, menyelamatkan akidah rakyat Malaysia, maka kita berikan kredit yang setinggi-tingginya kepada mereka. Seterusnya kita lihat sedikit berkaitan dengan jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau berada dalam kerajaan. Jawatan dalam kerajaan bermula pada April 1982 sebagai timbalan, bukan menteri penuh lagi, timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kemudian dinaikkan pangkat kepada full minister, ini menteri penuh pada Jun 1983 sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kemudian pada Julai 1984 Menteri Pertanian, saya pun belum lahir lagi. Mei 1986 Menteri Pendidikan, ini pun saya belum lahir lagi. 5 bulan selepas itu baru saya lahir. Mac 1991 Menteri Kewangan, dan Disember 1993 Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya Mei 1997 Pemangku Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Jadi Mei 1986 tu dia sebagai Menteri Pendidikan. Ketika itulah dia melakukan jasa yang sangat besar kepada akidah rakyat Malaysia. Suruh mengharamkan, seolah mengharamkan, walaupun skip kan, dia suruh skip, maksudnya suruh tinggalkan, maksudnya mengharamkan walaupun dia tak buang terus daripada buku tu atau buang buku itu daripada cetakan, tetapi dia telah memberi arahan berkeliling terpakai kepada seluruh negara untuk kita skip pelajaran mandi safar itu. Itu adalah satu jasa yang amat besar. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Menteri Pendidikan ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini saya kata tadi nak tunjuk, ini adalah buku tata rakyat bagi negeri Kelantan. Mungkin ketika itu sebab saya tak pernah tengok, sebab saya masuk sekolah memang dah tak ada dah buku ni kan. Jadi tata rakyat ni negeri Kelantan, mungkin setiap negeri dia ada pelbagai lah, pelbagai jenis tajuk dan silibusnya, mungkin lah mengikut setiap negeri kan. Jadi sejarah Khurafat Mandi Safar kita ambil sedikit. Jadi ini adalah maklumat yang saya ambil daripada laman sesawang ABIM, sebabkan kita punya Perdana Menteri kita, PMX kita sekarang ni, beliau adalah salah seorang daripada pengasas ABIM. Jadi saya ambil maklumat ni daripada website ABIM, dan ada juga berkaitan dengan mandi safar dalam laman sesawang tu. Jadi saya ambil lah berkaitan dengan sejarah mandi safar daripada situ. Jadi saya bacakan. Tahukah anda mandi safar juga disebut sebagai mandi sapar atau puja pantai, adalah perayaan yang diamalkan oleh umat Melayu Islam pada zaman dahulu, khususnya di Melaka, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Ia berlaku pada hari Rabu terakhir bulan Safar, iaitu bulan kedua dalam kalender Islam. Terdapat masyarakat pada ketika itu yang percaya Safar merupakan bulan yang membawa sial. Oleh itu mereka pergi ke pantai untuk menolak bala. Orang ramai yang berkumpul di pantai akan berenang di laut sebagai sebahagian daripada upacara, atau mereka akan minum air yang direndam kertas atau papan kecil dengan tulisan suci dari ayat-ayat Al-Quran. Air ini juga yang dikenali sebagai air safar. Doa tolak bala juga akan ditulis di atas kertas lalu dihanyutkan ke laut. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sejarah khurafat yang berlaku di negara kita suatu ketika dulu. Mungkin ada yang sempat, mungkin generasi yang baru ataupun 80-an atau 90-an ini tidak pernah melihatlah
telah pupus amalan ni. Jadi alhamdulillahirabbil-alamin, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada pemimpin kita yang sedar dan proaktif ambil tindakan untuk mengharamkan ataupun ban mandi safar ni sehingga sekarang ni lah, termasuklah penguatkuasa agama kita. Jadi sambungan daripada laman Sesawang itu berkaitan dengan lokasi mandi safar. Saya bacakan, pada hari mandi safar tersebut, orang Melayu ketika itu beramai-ramai turun ke pantai untuk mandi. Kerbau juga akan disembelih, ada upacara korban untuk dijamu kepada roh laut. Roh laut. Kalau saya di Sarawak dulu, di kawasan Melanau, orang Melanau di belah Sarawak sana, ya ada hampir serupa, ya untuk memberi makan kepada ipu dan jipu, yakni tok nenek lah, tok nenek. Jadi sambungannya, agar jangan mengganggu, dijamu roh laut itu agar jangan mengganggu mereka, jangan ganggu orang yang nak pergi ke laut dan sebagainya, mencari rezeki di laut. Adat ini diceritakan dalam buku teks Tata Rakyat untuk diajar di sekolah pada zaman itu. Pada zaman itu memang diajar perkara tersebut. Antara lokasi yang terkenal sebagai lokasi diadakan adat mandi safar adalah Tanjung Kling, Melaka, seperti dilaporkan Berita Harian pada 17 hari bulan Julai 1962. Ia dikatakan telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lepas. Kalau tuan-tuan tengok di belakang ini, background gambar belakang itu adalah Tanjung Kling, Melaka. Dikatakan bahawa Tanjung Kling dijadikan tempat mandi safar kerana di sanalah dimakamkan Bendahara Seri Maharaja Melaka yang dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah yang memerintah negeri Melaka ketika itu pada tahun 1510. Jadi sampai setakat itu dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita boleh ambil adalah kita nak berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah banyak berjasa kepada agama, bangsa dan negara, terutama sekali dalam isu-isu akidah. Mereka perlu proaktif. Jangan ada sebahagian orang agama yang cuba nak ambil kesempatan kepada pemimpin-pemimpin lalu mereka sambut tanpa mereka fikir adakah itu berkaitan dengan isu akidah, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Siapa pun dia, siapa pun orang itu, kita perlu dulu semak, kita selalu kena ambil sikap menyemak dahulu dan melihat apakah kebenaran di sebalik daripada satu-satu perkara itu, barulah kita bertindak. Jadi saya tak mau panjangkan video saya pada setiap kali sesi video, jadi kita akan nanti berpanjangan, orang nak tengok, orang nak ambil manfaat, jadi terlalu panjang. Sekian, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.